yang tidak layak dengan orang-orang awam, orang jahil biasa, jangan kita nak bawa sana. Orang tak faham. Bila orang tak faham, akan timbul masalah, pecah belah umat Islam. Jadi jangan pula kata kalau begitu salahkah kita bawa Quran Sunnah? Tak salah. Bawalah seperti mana imam-imam dulu, seperti mana Syekhul Hadis Zakaria Kandalawi kata, seperti mana Nabi bawa Quran hadis masuk di dalam orang-orang jahiliyah, masuk di Madinah. Jadi apa? Daripada tak baik jadi baik, daripada pecah belah jadi bersatu. Sekarang kita pula bawa Quran Sunnah masuk dalam masyarakat. Masyarakat pada asalnya bersatu, setelah kita masuk jadi pecah belah. Itu tak mau. Bawalah Quran Sunnah, kita suka. Kita pun duk bawa Quran Sunnah juga. Bukan kita duk bawa cerita dongeng, cerita kartun, tak. Sama. Tapi jangan jadi masyarakat umat Islam ni mangsa perpecahan daripada pembawakan kita. Itu yang penting. Jadi sebab tu penting sekali nak wujudkan suasana terbaik seperti itu. Yang penting sekali kita yang bawa ni perlu betul fahaman kita. Kalau kita sendiri sengit, fahaman kita sendiri tak betul, kita akan sebar yang tu, natijahnya akan jadi pecah belah umat Islam. Imam Bukhari boleh terima hadis tidak ada dalam Sahih Bukhari, boleh dia keluarkan hukum. Kita tak faham, pengajian kita tak sampai situ, kita bawa apa? Kita mau hadis Sahih Bukhari sahaja. Kalau hadis ada dalam kitab lain kita tak mau. Betulkah fahaman kita, penyampaian kita dengan Imam Bukhari, pemilik Sahih Bukhari sendiri, kita yang duk bawa mau amal Sahih Bukhari sahaja pun tak sama dah di situ. Kita kata hadis dhaif sama dengan hadis palsu. Begitukah sebenarnya? Tidak begitu. Imam Tirmizi, imam terkenal, anak murid Imam Bukhari, masukkan hadis dhaif dah naik darajat hasan li ghairihi. Sengaja hadis dhaif jadikan hadis bab. Kemudian masukkan sokongan tarik lain yang membantu sanad dhaif tu supaya naik darajat hasan li ghairihi. Boleh amal, boleh hujah. Adakah sama pembawakan kita dengan pembawakan imam-imam dulu? Lari jauh. Bila lari jauh, imam-imam dulu dengan ilmu hadis, dengan ilmu Al-Quran boleh bersatu ummah. Bila lari jauh akan jadi berpecah belah umat. Untungnya di situ. Jadi orang nak bawa ilmu Al-Quran dan Al-Hadis sendiri itu perlu betulkan balik keadaan dia sendiri. Sebab itulah saya kata tadi apa? Semak diri sendiri dulu sebelum semak hadis. Jangan tu sibuk nak semak hadis. Semak hadis ni ulama dulu dah semak, dah siap dah. Kita ni baru duk mimpi nak kiamat dah. Baru duk mimpi nak semak hadis pula. Ulama dulu dah semak, siap dah. Kita pula tak puas hati. Tak puas hati tu sebab apa? Ulama dulu dah semak sebagai dhaif, kita tak puas hati. Kita nak tak dhaif tu sebagai palsu. Situ tak puas hati tu. Selagi hadis dhaif tu tak jadi palsu, kita tak puas hati lagi. Jadi nak semak balik. Nak kemuka macam-macam dalil di situ supaya dhaif di sisi Imam Tirmizi itu sebenarnya bukan dhaif, palsu. Bila sampai titik tu, puas hatilah. Itu nak semak. Jadi tak perlu semua tu dah siap. Yang penting sekali kita semak balik diri sendiri, apa yang kita duk bawa di kalangan masyarakat umat Islam ni ke arah lebih baik daripada dulu ataupun ke arah lebih teruk daripada dulu. Perlu di situ. Dan pembawakan ilmu hadis kita ni
sejajar dengan fahaman muhaddisin mu'tabar ke ataupun tidak. Kita semak balik di situ. Kalau sama dengan imam-imam dulu, alim ulama dulu, memang tidak timbul masalah. Kalau tidak, akan timbul banyak masalah. Kitab Sahih Bukhari, tajuk ini dah saya cerita punya tadi, kita baca sepintas lalu. Tajuk bagi mana-mana bab dalam kitab Bukhari adalah ijtihad Imam Bukhari. Di bawah tu kita langkah sikit, terkadang Imam Bukhari mengemukakan suatu hukum berupa ijtihadnya pada tajuk bab, akan tetapi hadis yang dimuatkan di bawah tajuk bab tu tidak menampakkan sebagai dalil bagi hukum tu. Sama tak dengan saya cerita dah tadi? Sama. Jadi telajak, bagi faham dulu, tak baca lagi. Sorry. Jadi muka surat 9 ni baca sendiri boleh dah. Saya dah jelas dah. Perbezaan Sahih Bukhari, muka surat 10. Perbezaan Sahih Bukhari dengan kitab-kitab lain. Kitab Bukhari dapat gelaran Ashahul Kutubi ba'da kitabillah, iaitu kitab paling besar, paling benar selepas Al-Quran itu berdasarkan sikap perkataan zahir Imam Bukhari, mana beliau hanya mengambil hadis dari rawi yang jenis kuat ingatan. Kalau kurang ingatan, dia tak ambil masuk hadis itu dalam Sahih Bukhari, dan mengambil masa begitu lama mendampingi guru. Rawi itu dia akan kaji lama mana dengan guru. Dia mau rawi itu mendampingi guru masa begitu lama, barulah hadis daripada rawi itu dia nak ambil masuk dalam Sahih Bukhari. Kalau di sisi Imam Muslim tidak tak syarat macam tu. Rawi kurang ingatan, dia boleh lagi ambil hadis tu sebagai hadis menyokong kepada hadis bab, ataupun Imam Bukhari, Imam Muslim, dia boleh lagi menerima hadis rawi dalam sanad hadis tu tidak mendampingi guru begitu lama masa, dia boleh terima lagi. Maknanya daripada situ kita boleh nampak Imam Bukhari punya syarat menerima hadis mau isi dalam Sahih Bukhari dia tu lebih ketat daripada Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Hadis yang mana Imam Muslim boleh terima lagi, sanggup lagi nak masuk dalam Sahih Muslim, dia kira sahih. Imam Bukhari tak mau lagi masuk dalam Sahih Bukhari dia. Dia tolak ke hadis tu? Tak. Tidak kata daif? Tak. Tidak kata tak boleh ambil hukum daripada hadis tu? Tidak. Cuma dia tak mau masuk dalam Sahih Bukhari dia disebabkan tidak menepati dengan syarat dia. Syarat dia ni ketat, lebih ketat pada syarat imam lain menerima hadis. Itu cara Imam Bukhari. Yang kedua, riwayat dari rawi yang kuat ingatan, tetapi ia hanya sedikit masa mendampingi gurunya. Itu dah bercanggah dengan syarat ketat Imam Bukhari dah. Dimasukkan dalam Bukhari sebagai hadis yang menyokong kepada hadis bab. Itu Imam Bukhari boleh terima sebagai hadis menyokong kepada hadis bab. Hadis bab ni apa? Hadis bab ni hadis yang ada di bawah tajuk mai dengan sanad haddatsana akhbarana, hadis tu panggil hadis bab. Di bawah tu ada pula hadis tanpa sanad, itu dinamakan mu'allaq, ta'liqat Bukhari. Itu hadis-hadis tu sebagai menyokong kepada hadis bab tu. Jadi hadis-hadis yang sebagai menyokong kepada hadis bab tu, sekiranya riwayat tu daripada rawi kurang ingatan, yang kuat ingatan dah, tapi dia mendampingi guru ni tidak lama masa, Imam Bukhari akan ambil hadis-hadis seperti itu sebagai menyokong kepada hadis bab. Oleh kerana itulah kitab Bukhari diberi keutamaan sebagai kitab paling sahih di antara 6 buah kitab hadis dan kitab-kitab hadis yang lain. Jadi top di situ. Sementara Imam Muslim pula mengambil hadis dari kedua-dua jenis rawi tersebut
secara bebas dan sebagai hadis penyokong kepada hadis bab, memasukkan riwayat dari rawi kurang ingatan tetapi ia mengambil masa yang lama mendampingi gurunya. Oleh itu kitab Sahih Muslim mendapat kedudukan nombor 2 di dalam susunan 6 buah kitab hadis itu. Tadi ulama hadis yang wujud. Kemudian daripada Imam Kutubus Sittah, mereka nilai, kaji kitab-kitab hadis yang dah ada ni, yang mana kitab lagi tinggi darajat, yang mana kitab lebih hebat. Jadi bila nilai, dapati kitab Bukhari top sekali, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Nasai, yang keempat Abu Dawud setengah, letak Abu Dawud nombor 3, Nasai nombor 4, Tirmizi nombor 5. Walaupun dia dapat gelaran jami' sama dengan jami' Bukhari, duduk nombor 5. Itu kita akan faham daripada apa yang kita akan sambung baca ni. Jadi dengan cara-cara itulah imam-imam muhaddisin wujud. Kemudian daripada Imam Kutubus Sittah, mereka setelah nilai kitab-kitab hadis tu susun, mana lebih hebat, mana nombor 1, mana nombor 2, mereka susun. Jadi Sahih Muslim nombor 2. Imam Nasai mengambil hadis dari 3 kumpulan rawi tersebut secara bebas. Oleh itu kitabnya menjadi nombor 3 di dalam susunan 6 buah kitab hadis. Imam Abu Dawud juga mengambil hadis dari 3 kumpulan rawi tersebut secara bebas. Maksudnya Imam Nasai dan Imam Abu Dawud, mereka akan ambil hadis daripada rawi kuat ingatan, mengambil masa begitu lama mendampingi guru. Itu satu peringkat, akan ambil hadis daripada mereka. Dan juga mereka akan ambil peringkat kedua, iaitu riwayat daripada rawi ingatan tapi tidak lama masa mendampingi guru. Yang ketiga pula, riwayat daripada rawi kurang ingatan tapi mendampingi guru pula masa lama. 3 jenis, 3 peringkat, tiga keadaan. Jadi Imam Nasai, Imam Abu Dawud akan mengambil hadis daripada 3 kumpulan rawi tersebut secara bebas, dan mengambil lagi hadis dari rawi jenis kurang ingatan dan mengambil masa tidak lama mendampingi guru. Jadi kalau kita rawi itu kurang ingatan, kita akan judge hadis itu dhaif. Tambah lagi kaedah akhir zaman, dhaif sama dengan maudhu', tolak. Habis. Imam Abu Dawud boleh ambil lagi hadis macam tu. Jadi nampaknya ulama akhir zaman ni lebih hebat daripada ulama awal zaman. Lebih hebat. Imam Abu Dawud boleh terima hadis, sanggup masuk dalam Sunan Abi Dawud. Kalau bagi kita ni, sorry, tak boleh hadis tu. Itulah masalah. Imam Abu Dawud boleh lagi mengambil hadis rawi jenis kurang ingatan dan mengambil masa tidak lama mendampingi guru. Jumpa guru pun sekejap, tidak lama duduk belajar, sebagai hadis menyokong kepada hadis bab. Dia boleh ambil lagi. Maka kitab Sunan Abu Dawud menjadi nombor keempat. Imam Tirmizi mengambil hadis dari empat kumpulan rawi secara bebas. Dah nampak kan 4 kumpulan tu. Dan tambah lagi, mengambil lagi dari rawi dhaif. Habis cerita. Kita ni musuh dengan rawi dhaif, hadis dhaif. Imam Tirmizi pula boleh ambil hadis daripada rawi dhaif dan rawi yang tidak diketahui ketakwaan dan hafazannya. Rawi itu jenis takwa dia sampai tahap mana, ataupun rawi itu ingatan dia kuat ataupun tidak kuat, tak tahu. Itu panggil rawi majhul. Itu pun Imam Tirmizi ambil lagi, masuk dalam Sunan Tirmizi dia. Oleh itu kitab Tirmizi mendapat kedudukan yang
kelima. Imam Ibn Majah pula mengambil hadis dari kelima-lima kumpulan rawi. Lima ni, pertama, rawi jenis kuat ingatan, mengambil hadis, masa begitu lama mendampingi guru. Yang kedua ni, kuat ingatan tapi mendampingi guru tidak lama. Yang ketiga ni, rawi itu kurang ingatan tapi mengambil masa lama mendampingi guru. Yang keempat ni, kurang ingatan lagi mendampingi guru tak lama. Yang kelima ni, masuk hadis dhaif, riwayat daripada rawi majhul pun ambil. Itu yang kelima. Jadi Imam Ibn Majah pula, kalau kita kata sekarang lagi teruk, lima-lima ambil masuk. Imam Ibn Majah lagi teruk, lima-lima jenis riwayat dia ambil masuk. Bahkan Sunan Ibn Majah tu mungkin tersilap masuk, kajian daripada muhaddisin dapati termasuk hadis palsu. Ada lebih kurang setengah kata 17, setengah 20, 25 hadis ada begitu. Jadi tidak nak kata Imam Ibn Majah sanggup masuk hadis palsu dalam Sunan Ibn Majah. Hadis palsu ni boleh amal, tidak maksud tu. Palsu, tetap palsu, tak boleh amal. Dhaif yang ada sokongan tarik naik darajat hasan li ghairihi, tetap hasan li ghairihi, jangan disama dengan palsu. Yang boleh amal tu biar boleh amal. Jangan kita kata pula tak boleh amal. Jangan hadis palsu pula kita nak kata tak apa boleh amal. Jangan begitu. Biar kaedah-kaedah muhaddisin tu kita guna dengan tepat. Jadi itulah cara susunan imam-imam. Maka 6 buah kitab hadis dengan mengambil kira kekuatan sanad dapat disusun seperti berikut: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah. Walaupun kitab Sunan Tirmizi peroleh kedudukan di tahap yang kelima, ia tetap bersaing dengan kitab Sahih Bukhari pada gelaran jami'. Jami' Bukhari, Jami' Tirmizi, Jami' Sahih Bukhari, Jami' Sunan Tirmizi. Jami' sama, sahih dengan sunan dah beza. Sebab apa? Imam Bukhari tujuan utama dia mau susun hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari dia. Imam Tirmizi pula bawa cara tertib, susunan tertib fiqah dalam sunan-sunan ni. Ta'rif dia kitab-kitab hadis itu kita akan baca di muka surat 13-14. Saya ni telajak, sebelum baca disebut, jadi bila baca tu senang jugalah, baca saja dah sebut dulu dah. Jadi ini pun macam ni jugalah. Jadi sunan ni maksud dia kitab hadis yang disusun mengikut tertib fiqhiyah. Itu akan dinamakan sunan. Jadi sebab tu Tirmizi dah jadi sunan. Jami' tetap jami'. Hadis yang dihimpun padanya hadis-hadis di bawah 8 tajuk itu dinamakan jami'. Pertama, siarun jama' bagi siratun, iaitu hadis-hadis yang membicarakan kisah berhubung dengan kehidupan suci Rasulullah. Jadi kitab yang layak diberi gelaran jami' ni mesti ada 8 tajuk utama dalam kitab hadis tu. 8 itulah sekarang kita nak sebut. Yang kedua, adabun jama' bagi adabun, iaitu hadis-hadis yang menerangkan adab-adab makan, minum dan pergaulan. Yang ketiga, tafsir, iaitu hadis-hadis berkait dengan tafsir Al-Quran. Yang keempat, aqaid, iaitu hadis-hadis berbahas mengenai akidah. Yang kelima, fitanun jama' bagi fitnah, iaitu hadis-hadis menceritakan kejadian-kejadian aneh yang akan berlaku pada masa akan datang. Yang keenam, asyrat, iaitu hadis-hadis membicarakan tentang tanda-tanda kiamat. Yang ketujuh, ahkam, iaitu hadis-hadis mengandungi hukum ahkam amalan-amalan. Yang ke-8, manaqib, iaitu
hadis-hadis berhubung kait dengan kelebihan sahabat lelaki, wanita dan kabilah-kabilah. Dalam kitab Sahih Bukhari semua 8 tajuk utama ni ada cukup. Dalam Sunan Tirmizi ada cukup. Sebab tu muhaddisin sepakat bagi gelaran Jami' Bukhari, Jami' Tirmizi. Sahih Muslim tak dapat gelaran Jami' tu. Sedangkan dia juga cukup dengan 8 tajuk utama ni, tapi disebabkan dalam kitab tafsir riwayat-riwayat tidak begitu banyak seperti mana dikehendaki oleh muhaddisin. Sebab tu muhaddisin tidak bagi gelaran jami' dengan Sahih Muslim. Bukan nak tu boleh selalu tidak. Ada pula sokongan pengiktirafan daripada muhaddisin, jumhur muhaddisin umat muslimin. Di situlah akan ditentukan gelaran-gelaran itu. Jadi bila kata Jami' Bukhari 8 tajuk utama ada cukup-cukup. Hadis-hadis pula sahih. Kalau begitu kita pegang hadis Bukhari saja cukuplah. 8 tajuk utama pun ada cukup. Hadis-hadis pula sahih. Apa lagi kitab lain kita mau pegang? Jangan ke situ pula. Itu dah saya bagi faham tadi. Imam Bukhari sendiri pun boleh lagi, sanggup lagi beramal dan berhujjah dan berijtihad daripada hadis-hadis yang dia sendiri tidak sanggup masuk dalam Sahih Bukhari disebabkan tidak menepati dengan syarat-syarat ketat dia. Boleh lagi dia terima. Jangan kita pula nak kata tak mau hadis-hadis yang ada dalam kitab lain. Kita mau pegang Bukhari sahaja dah cukup. Semua ada di situ, sahih belaka. Jangan duk bawa begitu. Itu satu pembawaan bercanggah dengan kehendak Imam Bukhari sendiri. Jadi perlu kita betulkan fahaman-fahaman kita, dan perlu kita semak diri sendiri tahap mana kita ni dalam bidang ilmu hadis ni. Dah sama ke pembawaan kita ni seperti mana Rasulullah bawa Quran Sunnah dalam masyarakat umat dia, ataupun sama tidak dengan muhaddisin mu'tabar yang bawa umat Islam dengan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara tenang. Jadi kita semak balik. Kalau disebabkan umat Islam jadi huru hara ke hara huru? Huru hara. Hara huru pun tak apa sebab huru hara dah jadi huruf pun dah jadi hara huru. Jadi disebabkan pembawaan kita umat Islam dah jadi huru hara begitu. Jadi itu nampaknya pembawaan kita ni tidak stabil, tidak betul lagi. Jadi betulkan balik fahaman diri kita sendiri dan bawalah umat Islam ke arah lebih baik dan tetap bersatu dan pada asalnya bersatu, dengan sebab kita masuk jadi berpecah belah. Jangan begitu. Itu yang penting sekali. Dan apa nama, masa pun tak baru 10.50 sehingga boleh lagi sambung lagi sikit. Kita janji sampai 12 kan. Nah, tidak sampai pun kurang 11.30 tak apa dah. Ni baru 10.50. Saya tengok sepintah lalu tadi ingat 11.50. Sibuk nak sudah cepat. Boleh lagi? Takut dah boring ke? Ya? Aha. Imam-imam hadis ni, Imam Kutubus Sittah. Imam Bukhari itu dia muhaddis lagi mujtahid. Jadi Imam Bukhari
Bagi dia tidak perlu dia ikut mana-mana mazhab. Dia sendiri pandai hadis, pandai ijtihad daripada hadis, Quran. Jadi dia boleh beramal dengan ijtihad dia sendiri. Imam Muslim, dia pandai hadis, susun sahih-sahih dalam kitab sahih dia, tapi dia tu tidak mujtahid. Daripada mana kita kata dia ni tidak mujtahid? Kitab Sahih Muslim pada asalnya Imam Muslim susun ketika tu, Imam Muslim tidak adakan tajuk-tajuk bab. Sekarang ni ada. Dulu ada, asalnya tidak ada. Sebab apa Imam Muslim tidak masukkan tajuk bab seperti Imam Bukhari? Sebab masa tu guru dia Imam Bukhari, dia susun kitab Sahih Bukhari dengan cara tajuk tu ijtihad dia. Hadis yang ada di bawah tajuk tu dalil bagi ijtihad dia. Dia duk bawa cara tu. Jadi Imam Muslim dia, kalau dia juga buat cara yang sama, takut orang ingat dia pun mujtahid seperti tu dia. Jadi orang dulu tak mau tunjuk pandai, tidak penting gelaran bagi mereka, dia duduk setakat mana padan dengan dia. Tidak angkat bahu lebih pada kebolehan dia. Jadi tak masuk tajuk. Yang ada sekarang ni, ulama muhaddisin wujud kemudian tengok hadis-hadis dalam satu-satu bab tu sesuai apa tajuk, tolong isi. Jadi Imam Muslim dia tidak mujtahid, dia muhaddis, tapi dia dah sampai peringkat muhaddis yang mempunyai darajat ijtihad dalam bidang hadis. Dia boleh tentukan hadis ni sahih, dhaif, maudhu'. Kita sekarang duk kata sahih, hasan, dhaif, maudhu' ni, kita sendiri dah ada kebolehan ijtihad ke? Tidak. Kita ni dah sampai darajat mujtahid dalam bidang hadis ke? Tidak. Maulana ke, pakar hadis ke, tak sampai lagi peringkat tu. Kita duk kata sahih. Kenapa? Hadis tu sahih Bukhari. Orang lain dah tentu kita tolong cerita. Hadis ni dhaif. Kenapa? Imam Tirmizi kata hadza hadisun dhaifun inda ahli hadis dhaif. Hadis ni maudhu'. Sebab apa? Imam Ibnul Jauzi kata maudhu' dalam kitab Al-Mawdu'atul Kubra ada hadis tu maudhu'. Kita tolong sampaikan penentuan dah ada daripada imam-imam hadis tu, bukan kita sendiri ijtihad. Hadis ni sahih, ni dhaif, tidak macam tu. Bila kita sendiri ijtihad jadi apa? Hadis sahih turun darajat hasan, hasan turun darajat, bukan Husain, dhaif. Jangan Husain pula, dhaif. Dhaif pula turun mana? Sampai palsu. Imam-imam dulu cara mereka tentukan darajat hadis ni, menaikkan darajat hadis. Daripada dhaif naik darajat hasan li ghairihi, daripada tak boleh amal boleh amal, daripada tidak boleh hujah boleh hujah. Itu cara imam muhaddisin mu'tabar dulu. Imam-imam akhir zaman pula hadis dhaif jadi palsu, makin turun. Itulah tadi saya kata, orang sekarang ni mulut kata amal Quran Sunnah, tapi cara mereka sebenarnya kita boleh nampak mereka lah anti hadis dhaif. Nak duk cari pasal dengan hadis dhaif, nak tolak kok tu kok ni. Jadi hadis-hadis boleh amal dengan sendiri dah ditolak. Itu bukan amal hadis, tolak hadis akan jadi begitu. Jadi tak mau amal dengan hadis dhaif, tak apa juga. Ada pendapat kata tak boleh amal, kita mau pegang situ, dia diam-diam sudahlah, jangan meracuni fikiran umat Islam. Jadi Imam Muslim dia muhaddis, bukan mujtahid seperti imam pemazhab, bukan seperti itu. Dia Imam Bukhari bidang ijtihad hukum ni dia tidak mujtahid.
Tapi dalam bidang hadis, dia mujtahid juga, boleh dia menentu darajat hadis tu. Jadi bagi dia nak amal dengan hadis sahih, di mana berdasarkan kebolehan ijtihad dia tidak mahu ikut mana-mana ijtihad imam mazhab pun tidak menjadi masalah, sebab dia dah ada peringkat tertinggi dalam bidang hadis tu. Jadi sekarang kita dah kata bukan maksud tak boleh amal Quran Sunnah tanpa ikut mana-mana imam mazhab, tidak, tumpu ke situ. Bagi mereka sekarang pun, kalaulah dia tu dah ada kebolehan faham betul-betul Quran Sunnah dan dah sampai darajat ijtihad dalam bidang hadis, bidang ijtihad, kalau dia tak mau ikut mana-mana imam mazhab, tak apa, silakan. Kalau ada orang macam tu sekarang ni, kita pun tidak ta'assub nak kata mesti ikut mazhab, mesti ikut Imam Syafi'i, tidak begitu. Kalau orang tu dah ada kebolehan betul-betul, dah sampai darajat ijtihad dalam bidang hadis, bidang ijtihad, dia pun nak amal Quran hadis terus, tak apa, silakan. Jangan setakat pandai sebut sahih, hasan, daif, maudhu', sahih, daif, amal sahih, daif, tolak sebab daif ni sama palsu. Kalau setakat tu kita pun tak apa boleh terima. Itulah, bukan kita mau larang orang amal Quran Sunnah tanpa ikut imam mazhab, tidak begitu. Kita pun bukan ta'assub dengan imam mazhab, cuma cerita ni disebabkan itu dah ada kekeliruan banyak, nak bagi ingat ke situ. Jadi Imam Muslim dia dah ada kebolehan tu. Imam-imam hadis seperti Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, semua ni dah ada pada tahap peringkat tu. Jadi bagi mereka amal Quran Sunnah terus, tidak tumpu mana-mana ijtihad imam mazhab pun tidak menjadi masalah. Ada di kalangan ulama muhaddisin, kemudian ada sesetengah kata Imam Sunan Arba'ah, mereka ni amal terus dengan Quran Sunnah, tidak tumpu mana-mana ijtihad imam mazhab. Ada segolongan kata begitu. Segolongan ulama pula kata selain daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam seperti Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, mereka ni ikut amal dengan ijtihad Imam Syafi'i, dan Imam Abu Dawud ni ikut ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal. Ada pendapat kata begitu, sebab Imam Abu Dawud ni anak murid sejati Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari juga anak murid Imam Ahmad bin Hanbal, tapi dia ada kebolehan ijtihad, Allah anugerah dia ijtihad. Walaupun dia pandai ijtihad, kalau kita belajar betul-betul talaqi musyafahah Bukhari itu dengan guru benar-benar memahami hadis, kita akan nampak ijtihad Imam Bukhari juga tidak terlepas daripada lingkungan ijtihad imam-imam mazhab tu. Kadang kita jumpa ijtihad Imam Bukhari itu menepati dengan ijtihad Imam Syafi'i, bercanggah dengan tiga imam tu. Kadang-kadang ijtihad Imam Bukhari itu menepati dengan ijtihad Imam Malik, bercanggah pula dengan imam lain, duduk dalam lingkungan tu. Jadi daripada situ kita boleh faham satu perkara, iaitu kenapa tidak wujud fiqh ataupun mazhab Bukhari. Imam Bukhari mujtahid seperti imam empat mazhab juga. Kenapa tidak wujud mai setelah dah ada ijtihad Imam Bukhari? Tidak ada umat Islam beramal dengan ijtihad Imam Bukhari, wujud mai satu kumpulan beramal mazhab Bukhari seperti mana mazhab Hanafi, Syafi'i, tidak wujud. Sekarang ada juga bunyi kata perlu kita adakan fiqhul Bukhari. Daripada 200 Hijriah lebih,
sampai 1400 lebih. Dah berapa lama? 1200 tahun lama dah. Wujudnya imam-imam macam-macam jenis kepandaian dalam umat Islam dah wujud. Mereka pun tak fikir nak buat fiqh Bukhari. Tujuan mereka sekarang nak buat fiqh Bukhari ni nak menetapkan hukum-hukum menepati dengan Sahih Bukhari sahaja, yang lain semua ni out. Jadi dengan sendiri pak mazhab ni tertolak. Muncul mai satu mazhab Bukhari pula. Kenapa tidak wujud daripada 200 Hijriah lebih tu? Tidak ada golongan umat muslimin begitu ramai ikut fiqh ijtihad Imam Bukhari seperti mana ikut ijtihad Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah atas muka bumi ini ramai. Negara tu negara ni cuma bagi-bagi begitu. Tak wujud. Punca daripada tak wujudnya begitu. Ijtihad Imam Bukhari juga tidak terkeluar daripada lingkungan pak-pak imam tu. Kadang mai sama dengan seorang imam, bercanggah dengan tiga, duk begitu. Jadi tak perlu bagi umat Islam mau adakan satu membawakan baru ikut ijtihad Imam Bukhari menepati dengan hadis sahih mazhab Bukhari, tak wujud. Jadi imam-imam hadis lain seperti Imam Abu Dawud, ada yang kata dia ni ikut ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Tirmizi dan lain-lain imam sunan. Imam-imam sunan tu katanya ikut mazhab Syafi'i. Terutama sekali Imam Baihaqi, dia ikut mazhab Syafi'i dan dia tulis pula satu kitab As-Sunanul Kubra. Tebal 3 jari satu-satu kitab ni, 11 jilid, belum takhrij, belum syarah hadis lagi, hadis saja. Nak baca tak habis. Apa tujuan Imam Baihaqi adakan kitab As-Sunanul Kubra tu? Tujuan Imam Baihaqi ialah dia himpun hadis-hadis yang mana menjadi dalil bagi ijtihad Imam Syafi'i. Kalau kita nak dalil ijtihad Imam Syafi'i, jangan kita pergi cari dalam Bukhari, tak akan jumpa sesetengah tu. Sebab apa? Imam Bukhari sendiri ijtihad hukum dah tulis, hadis bagi ijtihad dia tu duduk dalam kitab lain, tak ada dalam Bukhari. Macam tu pun ada kan? Hak ijtihad dia sendiri pun kena pergi cari dalam kitab hadis lain, apa lagi ijtihad imam lain tu mestilah kena pergi cari dalam kitab lain. Jangan duk cari dalam Sahih Bukhari. Hak ijtihad Imam Bukhari pun ada dalam kitab Sahih Bukhari dah. Hadis mana dia ijtihad tu dia sendiri tak masuk. Kalau cari juga dalam Bukhari tak jumpa. Kalau kita kata ijtihad Imam Syafi'i kita cari dalam Bukhari, tak jumpa. Imam Syafi'i buat hukum tanpa dalil. Kalau begitu, kena kata samalah dengan Imam Bukhari pun. Imam Bukhari ijtihad ditulis, ijtihad dia sebagai terjematul bab, di bawah tu hadis tidak ada. Kena kata di situ Imam Bukhari juga buat hukum tanpa dalil. Gitu. Pandai sangat kita ni. Sampai boleh kritik Imam Bukhari pula. Bukan kritik tu, maaf, itu bodoh kita. Kita tak faham, tak nampak cara Imam Bukhari tu. Kita kata Imam Bukhari salah. Itulah selalu saya pesan, jangan kebodohan kita jadi kesalahan imam. Itu kaedah akhir zaman jugalah. Kaedah daripada kita, apa yang kita nampak tu sepatutnya jangan begitu. Kebodohan kita jangan jadi salah imam. Imam tak salah, kita yang tak faham, tak nampak. Bila kita tak nampak, tak tahu, kita kata imam tak betul. Mudah. Kalau kita kata saya pun tak faham di sini,
Sebab apa Imam Bukhari bawa begitu, jadi jatuh standard kita. Maulana pun tak tahu apa. PhD hadis ni pun tak boleh jawab. Jadi jatuh standard kita. Jadi pada jatuh standard kita, baik salah kau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak betul. Imam Bukhari pun sini saya nampak tak apa tepat lah. Jangan macam tu. Ngaku kita tak tahu, tak faham. Jangan mau jaga imej kita, salah kau imam pula. Imam Abu Hanifah umai tanya soalan tak pandai dia jawab, dia minta masa seminggu, lepas tu baru dia nak jawab. Boleh lagi? Kenapa kita tak boleh? Semua kita nak jawab, nak tunjuk pandai semua. Imam Ahmad bin Hanbal, orang aju soalan 130 soalan, dia jawab 30 soalan, 100 lagi dia jawab juga. Jawapan dia la adri, saya tak tahu. 100 soalan dia jawab saya tak tahu. Kita ni tanyalah ustaz, semua tahu. Semua jawab. Orang tanya satu jawab 10. Pandai pada Imam Ahmad, pandai pada Imam Abu Hanifah. Sebab itulah orang sekarang berani kritik imam-imam tu. Jadi Imam Muslim kedudukan dia begitu. Imam-imam lain pun daripada uslub pembawakan susunan hadis dalam kitab mereka tu, ulama wujud kemudian mereka anggap Imam Tirmizi ni dia ikut mazhab Syafi'i. Imam Baihaqi terang ikut mazhab Syafi'i sebab kitab dia tu banyak menyokong mengadakan dalil-dalil mazhab Syafi'i. Jadi sebab tu bila kita nak dalil ijtihad Imam Syafi'i, pergi cari dalam kitab As-Sunanul Kubra. Jangan pergi cari dalam Bukhari. Hak dia ijtihad sendiri pun hadis tu kena cari dalam kitab lain kan. Tak ada dalam Bukhari. Jadi nak dalil ijtihad Imam Abu Hanifah, kita cari dalam kitab Syarhu Ma'anil Athar Imam Tahawi. Dia tulis hadis kitab tu sebagai menghimpun dalil-dalil ijtihad Imam Abu Hanifah. Sebab tu ulama-ulama wujud kemudian daripada mereka kata Imam Tahawi ni bayang-bayang Imam Abu Hanifah, Imam Baihaqi ni bayang-bayang Imam Syafi'i. Jadi kita nak dalil bagi mazhab Syafi'i, cari dalam As-Sunanul Kubra tu akan jumpa. Jangan kata kita cari dah dalam Bukhari tak ada, Muslim pun tak ada, habis kutubus sittah tak jumpa pun Imam Syafi'i ni hukum ni daripada hadis mana ni. Bodoh kita mula-mula pelan-pelan nak jadi salah Imam Syafi'i. Jangan begitu. Cari lagi banyak kitab hadis lagi. Kalau tak pandai cari, tanya Syekh mana? Syekh Google. Tanya dia akan bagi tahu. Kita dengan Syekh Google ni rapat kan. Sikit-sikit dia kita tanya. Jadi tak perlu dah banyak kitab. Syekh Google ada, cukup. Tanya tak apa, asalkan jumpa. Tidak kata salah, tak betul Syekh Google pun tak juga. Jadi kita rujuklah mana-mana kita patut rujuk tu. Jadi begitulah penentuan bagi imam-imam. Ya. Tak payahlah. Ahli hadis, kalau dia tu sendiri ahli hadis tak apalah. Dia sendiri pun bahasa Arab pun tak reti, kitab hadis tak pernah belajar. Dengar orang tu kata sahih, ikut kata sahih. Orang ni kata maudhu, ikut maudhu. Lepas tu kita nak ikut seperti mana ahlul hadis tu amal, kita tak mau ikut mazhab, tak boleh lah. Dia sendiri tak tahu apa kan. Ahlul hadis ni gelaran tu bagi orang betul-betul dah mahir ilmu hadis. Seperti Imam Muslim, itu ahlul hadis lah. Kalau orang imam-imam wujud kemudian pun dah ada kepandaian macam tu, tak mau ikut mazhab, dia mau amal terus Quran Sunnah. Seperti mana saya cakap tadi, dah sampai darajat ijtihad dalam bidang hadis, dah sampai darajat ijtihad dalam bidang ijtihad, silakan, tak payah ikut siapa-siapa. Tapi yang peliknya,
Imam Nawawi tak menonjol seperti itu, sedangkan dia pandai kan. Hafiz Ibn Hajar, seperti mana saya dah bagi contoh imam-imam tu, mereka dah pandai, dah ada kebolehan menentu darajat kedudukan hadis dan sebagainya, tapi mereka masih lagi kagum dengan ijtihad imam mazhab dulu. Mereka sanggup lagi ikut ijtihad Imam Syafi'i. Allama Badruddin Aini pandai syarah Bukhari, tebal 2-3 jari ni, 16 jilid syarah Bukhari, ikut mazhab Hanafi. Apa pula kita bukan nak syarah, nak baca Bukhari tak ada baris pun tak mampu lagi. Bukhari ada baris, salah cetak baris, kita pun ikut baca yang salah tu juga. Tak tahu pun di sini salah, nak betulkan baca tak ada, kita pun ikut baca, ikut baris yang dah cetak tu. Ada banyak tempat salah cetak baris, salah cetak kalimah, huruf jatuh macam-macam ada. Tu pun kita tak khabar. Hak tak ada baris, lagi susah nak baca. Kalau dah pandai bahasa Arab, mahir lughah, boleh baca, nahwu saraf bijak, dah betul baca. Tapi nak faham tu macam mana? Bukan setakat boleh terjemah, boleh baca, apa kita faham, kita cerita, bukan setakat tu. Boleh, tapi duduk setakat itulah. Kedudukan kita setakat tu, kita nak menunjuk lebih pandai pada Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu apa pasal? Itu tak mau. Itu timbulkan masalah. Duduklah setakat padan dengan kita. Cukup. Boleh? InsyaAllah. Sunan, Jami', Musannaf dan Abwab, nama-nama kitab-kitab hadis. Muka surat 13. Manakala kitab hadis yang disusun mengikut susunan fiqah, seperti kitabut taharah, kitabut salat, kitabut zakat dan sebagainya, dinamakan as-sunan. Jadi Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Baihaqi, semua tu jenis seperti itu. Maknanya susunan hadis-hadis mengikut susunan fiqah. Fiqah ni kitabut taharah dulu, lepas tu kitabut salat. Jadi susun hadis-hadis ada kaitan dengan taharah dulu, kemudian hadis-hadis ada kaitan dengan salat. Ikut susunan tertib fiqah tu kitab hadis, bukan kitab fiqah. Cuma susunan tu sama dengan susunan fiqah. Itu dinamakan sunan, kitab-kitab hadis. Sunan seperti ini pada peringkat awal, zaman dulu disebut abwab. Kemudian ditukar menjadi musannaf. Jadi maknanya kitab-kitab hadis ikut susunan fiqah ni awal-awal zaman dulu, zaman imam mazhab dulu panggil abwab. Kemudian zaman tok guru Imam Bukhari, Imam Muslim, zaman tu panggil musannaf. Sebab tu abwab Sya'bi ada nama-nama begitu. Sebelum tu wujud Sya'bi ni siapa? Amir Sya'bi, tabi'i kibar, jumpa dengan ratusan sahabat. Zaman mereka panggil abwab. Jadi kitab hadis disusun oleh Imam Amir Sya'bi, susunan ikut tertib fiqhiyah, dinamakan abwab Sya'bi. Sunan Tirmizi begitulah, abwab Sya'bi. Kemudian daripada tu tukar nama musannaf. Zaman Tugu Imam Bukhari, Imam Muslim ada Musannaf Ibn Abi Shaybah, Musannaf Abdul Razak. Dua nama tu ada pada muka surat 14. Abu Sya'bi pun ada, Musannaf dua tu pun ada. Jadi Musannaf Ibn Abi Shaybah itu Abu Bakr Ibn Abi Shaybah, tu guru Imam Bukhari dan tu guru Imam Muslim.
Kita baca Bukhari, dalam Bukhari haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, ada banyak nama tu. Dia buat satu kitab Al-Musannaf. Kitab tu Imam Abu Bakr bin Abi Syaibah dia susun, dia pun ada tujuan dia. Dia masing-masing cara susun kitab ni, walaupun kitab hadis, dia ada beza-beza cara. Jadi Imam Abu Bakr bin Abi Syaibah, cara dia bawa juga ikut susunan fiqh, kitabut taharah, kitabut salat, begitu. Tapi dia bawa satu-satu hukum. Misalan kitabut taharah, sentuh batal. Dia bawa tajuk. Tajuk tu merupakan hukum sentuh batal. Dia akan bawa di bawah hukum tu, di bawah tu ayat hadis, kemudian aqwalus sahabah, kemudian fatwa tabi'i. Dia akan bawa sebagai dalil bagi sentuh batal. Lepas ni sentuh tak batal. Dia bawa pula hadis berkaitan sentuh tak batal, aqwalus sahabah, pandangan sahabat, fatwa tabi'i, fatwa tabi'i kata sentuh tak batal, dia akan isi. Itu saja kerja dia. Dia tidak menyebelahi mana-mana mazhab. Tidak kata dalil sentuh batal ni lebih kuat, dalil sentuh tak batal ni tak kuat, dalil baca kunut ni tak kuat, dalil tak baca kunut ni kuat. Dia tak buat kerja tu. Tengok taraf tu, guru Imam Bukhari tak buat kerja tu. Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandhalawi tulis Aujazul Masalik, syarah Muwatta Imam Malik, tak bawa cara tu. Orang sekarang pula suka bawa keluar satu hukum, hadis tu, hadis ni. Lepas tu dia dah jadi ashabut tarjih. Di sisi saya, hak tak baca kunut ni dalil lagi kuat. Kalau saya tak baca kunut, sedap juga. Jadi orang pun anggap, wah, dialah pandai. Imam Syafi'i tak boleh sama dia. Tidak sampai taraf tu. Jangan begitu. Jadi Imam Abu Bakr ibn Abi Syaibah Al-Musannaf, dia tidak bawa cara tarjih, mana dalil kuat, mana dalil tidak kuat. Dia tidak menyebelahi mana-mana mazhab, hanya kemuka dalil saja. Kita mahu dalil sentuh batal, dicari. Ada. Sentuh tak batal, ada. Semua dalil dia kemuka. Tidak sibuk kuat tak kuat, itu ini, dia tak buat kerja tu. Tak pandai kah? Tubuh Imam Bukhari tak pandai. Orang sekarang pula pandai gitu. Dia lagi pandai, tapi tidak bawa cara tu. Mungkin dia anggap dia ni tak sampai lagi peringkat ashabut tarjih tu. Kita pula anggap kita dah sampai peringkat ashabut tarjih. Itu beza situ kot. Jadi masa tu abwab dah tukar nama musannaf. Bila mai masa imam-imam kutubus sittah, Imam Tirmizi apa semua tu, masa tu tukar pada Sunan Tirmizi. Jadi Sunan Tirmizi, abwab Tirmizi sama. Sunan Tirmizi, Musannaf Tirmizi sama cara, tapi nama lain-lain. Cara susunan tu sama, akhirnya kekal dengan nama Sunan. Maka kitab Sunan adalah seperti berikut: Sunan Daruqutni, Sunan Sa'id bin Mansur, Sunan Waqi' bin al-Jarrah, Sunan Ibn Jurayj, Musannaf Ibn Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razak, Abwab Sya'bi, Sunan Kubra Baihaqi, Sunan Darimi, Sunan Tirmizi, Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Kita kenal Pak akhir tu. Tak apa dah. Kenal Pak tu pun. Kini yang masyhur 4 yang akhir. Begitu juga dengan Jami'. Jami' Ma'mar bin Rashid. Ma'mar anak murid terkenal Imam Zuhri. Jami' Sufyan Sauri. Imam Syafi'i sendiri mengambil manfaat dengan kitab ni. Jami' Abdul Razak,
Abdul Razak ni, Musannaf Abdul Razak pun dia ada. Jadi dia dapat dua-dua gelaran pada abad kedua Hijri, masyhur dengan nama Musannaf Abdul Razak. Jami' Darimi, kemudian masyhur dengan nama Sunan Darimi, Jami' Bukhari, Jami' Tirmizi. Kini masyhur dua yang akhir ini. Jadi sekarang duk masyhurnya Jami' Bukhari, Jami' Tirmizi, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Jadi 6 buah kitab tu masyhur. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Untuk menguasai ilmu hadis, ni kita mahu tahu tak cukup dengan hanya kita pandai sebut sahih, hasan, dhaif, maudhu', ni dalil tak kuat, ni dalil kuat, bukan setakat tu kira dah belajar ilmu hadis, dah menguasai ilmu hadis. Tidak. Yang menguasai ilmu hadis ni kita akan baca macam mana dia tu. Seseorang yang hendak menguasai ilmu hadis tidak memadai dengan hanya mempelajari kitab hadis sahih saja. Ia perlu mempelajari 3 jenis kitab hadis. Pertama sahih, yang kedua jami', tiga sunan, iaitu sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, jami', jami' Bukhari, jami' Tirmizi, sunan, sunan Abu Dawud, sunan Nasa'i, sunan Tirmizi, sunan Ibnu Majah dan lain-lain kitab sunan. Kena belajar banyak kitab tu. Cara lagu mana kita nak belajar? Belajar bahasa Arab. Ambil lugah. Dah jadi pakar bahasa Arab. Ambil semua kitab tu baca sendiri. Macam tu kah? Lugah ni dalam bidang ilmu untuk memahami Al-Quran, ulama mufassirin kata seseorang nak mahir ilmu tafsir ni perlu dia menguasai beberapa belas bidang ilmu. Lebih kurang 14 jenis ilmu, termasuklah nahwu saraf, bayan badi ma'ani, mantiq, usul fiqh, usul hadis, semua tu ada lebih kurang 14 jenis. Dalam tu salah satunya lugah ni. Bila kita dah dapat lugah bahasa Arab tu, kita ni dah jadi alim segala-gala ilmu agama? Tidak. Kalau gitu Arab semua alim ke? Daripada lahir sampai mati fasih, mahir bahasa Arab, semua alim gitu. Arab pandai cakap, pandai baca. Tanya pasal hadis, tak tahu apa dia jual kitab hadis. Ada tu Arab duk jual kitab satu kontina bawa mai. Habis angkut lagi satu kontina. Macam-macam jenis kitab ada dalam tu. Dia pandai cakap Arab, dia baca lancar pada kita. Tanya maksud, dia pun tak tahu. Alimkah? Mahir lughah. Banyak lagi kena belajar. Mahir lughah, ambil bahagian lughah, baru dia dapat satu bidang ilmu daripada belas-belas ilmu untuk memahami tafsir Al-Quran tu. Jangan anggap kita dah pakar bahasa Arab, baca sendiri, semua boleh faham sendiri. Faham sendirilah tu. Duk bawa macam-macam dhaif dah sama dengan palsu, itu faham sendirilah tu. Jadi tidak macam tu. Perlu kita talaqi musyafahah dengan guru memahami bidang tu. Kita nak mahir ilmu hadis, kita pergi dekat guru, dia mahir bidang tafsir. Bolehkah? Mana boleh? Dalam agama banyak bidang, banyak ulama yang menguasai bidang masing-masing. Seperti mana bidang doktor. Doktor tu pakar bedah. Dia nak bedah. Kalau tidak ada pakar bius, dia tak berani nak bedah. Dia pakar dah. Nak bedah seorang pesakit, pakar bedah dah ada. Pakar bius cuti tak mai, tak jadi bedah. Tangguh dulu. Itu saya sendiri
dapat tahu daripada pakar-pakar banyak daripada Burma mai di USM Kota Baru. Saya kenal lah, kedai saya ni semua mai. Tanya, mai kemari, dia kata besok ada pesakit mau bedah. Kita ingat dia tak sempat nak mai kedai lah. Tiba-tiba dia sampai mai. Tak bedah kah hari ni? Dia kata pakar bius tak mai. Doktor pakar dah kan? Bius sendirilah. Tak boleh. Kita tak pandai nak jadi seimbang tu. Lama dos lebih dia pingsan, tak bangun-bangun. Kita pula kena saman, kena tangkap. Jadi pakar bedah, bila pakar bius tak ada, tak berani nak bedah. Pakar mata, pakar telinga, ada macam-macam kan? Telinga masuk biji kacang. Sekarang pergi dekat pakar mata, bolehkah? Tak boleh kan? Sakit mata, pergi dekat pakar telinga, bolehkah? Dia pakar juga, doktor juga, bidang masing-masing. Yang dia menguasai, okeylah. Yang dia tidak menguasai, mai aku doktor, aku pakar. Mai mu sakit mata pun aku pakar telinga ni, nak korek biji mata macam mana aku korek telinga. Boleh? Buta lah orang. Doktor biasa pandai bagi ubat Panadol. Orang sakit, tak apa, mai ni ambil paracetamol. Batuk, ubat batuk. Dia tulis bagi slip ubat, dia ambil di farmasi. Panggil dia masuk dalam bilik bedah. Nak suruh dia bedah. Boleh? Boleh. Bawa keluarlah atas bilik mayat. Boleh. Bidang masing-masing. Kan? Dunia pun macam tu. Kenapa? Bila mai bidang agama, dia ni pakar lurah. Dia nak kacau semua. Hadis pun macam dia dah pandai, tafsir dia dah pandai, fiqh, hukum pun semua dia dah tahu. Bolehkah macam tu? Dia ada bidang masing-masing. Yang kita menguasai tak apalah. Yang kita menguasai pun tidak menyeluruh lagi. Tidak betul-betul alim lagi. Banyak lagi perlu kita sendiri pun. Kita pakar hadis dah. Ajar dengan umat Islam, mau amal hadis sahih Bukhari sahaja. Kita ajar. Sedangkan saya dah cerita tadi kan, Bukhari pun tidak cukup dengan sahih Bukhari, dia ambil lagi hadis lain dia amal. Jadi maknanya pakar hadis tu pun tak faham lagi betul-betul uslub sahih Bukhari tu, bukan nak pelekeh. Maknanya keadaan-keadaan seperti itu memang berlaku. Jadi kita perlu menguasai betul-betul ilmu hadis tu. Bila kita nak menguasai, kita belajar betul-betul kitab-kitab muktabar dengan guru memahami ilmu hadis betul-betul. Jangan kita ada kepandaian bahasa Arab, ambil sahih Bukhari, kita baca, tidak ada satu kalimah pun tidak ada hak kita tidak tahu. Kita boleh terjemah semua. Jangan duk ingat dah faham Bukhari. Dalam Bukhari ada tilka bitilka. Okey, mari pakai bahasa Arab. Terjemah tilka itu, bitilka dengan itu. Dalam hadis ada tilka bitilka. Panggil pakai bahasa Arab, terjemah. Dia akan terjemah apa? Itu dengan itu. Apa maksud? Dia tahukah kalau tidak belajar hadis, tidak talaqi musyafahah dengan guru hadis, tidak rujuk kepada syarah-syarah hadis, bolehkah dengan setakat pakar bahasa terjemah saja? Boleh. Tilka bitilka, duk pening situ. Alayya bihima, hadis.
sebut. Alayya, di atas aku, bihima, dengan mereka berdua. Apa? Alayya jar majrur, bihima pun jar majrur. Macam mana jumlah ni? Fi'il fa'il pun tak ada, maf'ul tak ada, apa tak ada. Jar majrur susun dua. Alayya bihima, Nabi bersabda, bukan kita sebut, bukan bahasa kita, bahasa Rasulullah. Alayya bihima. Tilka fatilka bitilka. Nabi bersabda begitu. Ada pula dalam hadis sebut tentang waktu sembahyang. Saya terlupa, nanti saya ingat saya cerita. Maknanya kalau kita terjemah waktu sembahyang tu, dia sebut satu kalimah, di situ ada hayyatun. Kalau kita terjemah, apa makna hayyatun? Ula, kan? Ula. Kalau kita terjemah dengan masa sembahyang dengan ula ni apa? Tak ada kena-mengena pun, kan? Jadi ada istilah-istilah begitu. Ada satu hadis, dia sebut satu amalan yang Allah tidak suka. Kemudian ada sebut la yaqbalullahu sarfan wala adlan. Allah tidak terima sarf, palingan. Adlan, keadilan. Tidak masuk dengan jumlah maksud dulu. Itu bahasa. Pada ambil maksud dia sebenar, kita kena rujuk kepada maksud daripada muhaddisin. Tak boleh kita nak tanya mufassirin apa maksud. Fatilka bitilka. Alayya bihima. Mufassir kata ini bukan bidangku, kita tanya muhaddis. Dia tak pandai kau hadis, pandai. Tapi maknanya setiap bidang ada pakar dia. Bukan pakar 2-3 tahun belajar jadi pakar tu dah. Betul-betul macam imam-imam tu, alim ulama mu'tabar, betul-betul mahir bidang tu. Kena rujuk di situ, barulah kita akan dapat fahaman sebenar. Jadi nak boleh fahaman sebenar ilmu hadis ni, kita kena ambil kitab-kitab hadis mu'tabar, belajar dengan orang mahir bidang hadis tu. Bukan orang pandai sebut sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Bila bawa pergi menghadap kitab Bukhari, dia sendiri pun tak belajar lagi. Macam mana kalau begitu? Bolehkah kita nak faham Bukhari? Bukhari boleh beramal dengan hadis tidak ada dalam Bukhari. Dia pula kata kita amal hadis sahih Bukhari saja, hak lain jangan amal. Tak sama dah. Nampaknya dia sendiri pun tak talaqi musyafahah lagi dengan Bukhari, tidak pernah menghadap guru benar-benar faham ilmu hadis Bukhari. Dia baca apa dia faham, dengan sikit sebanyak ada pada dia, dia akan buka maksud dia sendiri. Di situ banyak bercanggah dengan maksud daripada jumhur muhaddisin, apa banyak timbul masalah, punca daripada situlah. Belajar tu cara sendiri, cara tidak betul-betul talaqi musyafahah dengan guru memahami ilmu hadis, dan juga tidak menguasai kitab-kitab hadis mu'tabar. Kalau belajar hadis Bukhari saja nak menunjul pakar hadis tak cukup lagi. Setiap kitab tu ada masing-masing tujuan, masing-masing ada cara. Semua tu kita perlu tahu. Kena belajar. Imam-imam hadis masing-masing mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam usaha membukukan kitab-kitab hadis mereka. Sebab itulah kita perlu belajar kutubus sittah tu. Sebab apa Imam Bukhari istinbat, ijtihad hukum dari hadis, itu cara dia. Tajuk bab itu merupakan ijtihad Imam Bukhari, dan hadis yang ada di bawah tajuk bab itu adalah dalil bagi ijtihadnya. Dah saya bagi tahu dah. Imam Muslim menghimpunkan semua sanad hadis bagi satu-satu tajuk. Oleh itu terhimpun satu
tempat hadis-hadis di bawah satu tajuk. Dalam kitab Sahih Muslim mudah mencari hadis. Tidak ada kitab hadis tanding kitab Sahih Muslim dari segi eloknya susunan hadis-hadis. Akan tetapi Imam Muslim tidak menyentuh istinbat ahkam seperti Imam Bukhari. Lantaran itu Imam Muslim tidak memasukkan tajuk-tajuk bab dalam kitabnya. Tajuk-tajuk bab yang ada sekarang ni diisi oleh orang yang kemudian. Tadi dah bagi faham kan? Imam Nasa'i usaha menyatakan kecacatan yang menyulitkan lagi halus yang terdapat pada sanad-sanad hadis. Ia cenderung juga sedikit sebanyak ke arah istinbat ahkam. Ia memulakan dengan hadis yang mempunyai kecacatan pada sanad di bawah tajuk bab. Imam Abu Dawud menghimpunkan hadis-hadis yang menjadi dalil bagi sesuatu hukum di sisi mana-mana faqih mujtahid. Hadis-hadis seperti itu dihimpunkan pada satu tempat beserta sanad-sanad sekali. Oleh itu ia terpaksa memasukkan hadis-hadis hasan dan hadis-hadis dhaif yang menjadi dalil bagi sesuatu hukum di sisi mana-mana imam mujtahid. Akan tetapi Imam Abu Dawud gemar membicarakan mengenai hadis dhaif dan hadis-hadis mempunyai perselisihan pada sanad hadis dan juga matan hadis. Jadi dia akan ceritalah itu dalam Sunan Abi Dawud tu, hadis-hadis yang sunyi daripada perbahasan Imam Abu Dawud dianggap layak beramal dan menjadikan dalil dengan hadis-hadis itu. Kadang Imam Abu Dawud tidak apa-apa bahas tentang kedudukan sanad hadis, dia senyap saja. Itu juga dikira boleh pegang hadis-hadis itu. Imam Abu Dawud memasukkan hadis yang dianggap paling sahih di sisinya pada bab itu di bawah tajuk bab. Setelah itu barulah ia menyebut hadis-hadis kurang darjat di sisinya. Sebaliknya Imam Nasa'i pula pada permulaan setiap bab membawa hadis yang mempunyai kecacatan dalam sanad, kemudian barulah didatangkan hadis yang dianggap sahih di sisinya. Itu cara beza Imam Abu Dawud dengan Imam Nasa'i, cara mengutamakan isi hadis di bawah tajuk bab tu. Imam Tirmizi mencantumkan cara Imam Nasa'i dan Imam Abu Dawud. Imam Tirmizi menyatakan dalil bagi hukum yang dipegangi oleh setiap faqih mujtahid dalam bab berasingan. Dia tidak membawa hadis-hadis secara rangkuman di bawah satu tajuk. Biasanya Imam Tirmizi mengisikan satu hadis pada satu bab. Itu cara dia. Yang mana hadis tidak dikeluarkan oleh imam hadis lain. Jadi hadis di bawah tajuk bab Imam Tirmizi tulis ni, kalau kita nak cari dalam kitab lain mungkin tidak ada. Dia sengaja dia pilih imam lain tidak takhrij lagi hadis tu, itulah dia nak ambil. Barulah kitab lain pun ada hadis lain, dia pula ada hadis lain, jadi sempurna. Kalau yang sama juga maknanya tidak banyak faedah lah. Tengok imam-imam dulu semua mereka ambil kira halusi begitu. Biasanya Imam Tirmizi mengisikan satu hadis pada satu bab yang mana hadis tidak dikeluarkan oleh imam hadis lain. Hadis-hadis lain semakna dengan hadis bab, Imam Tirmizi mengisyaratkan dengan istilahnya sebagai contoh. Wa fil babi an Jabir, dia masukkan hadis di bawah terjematul bab, hadis riwayat daripada Abu Hurairah misalan. Kemudian dia tidak bawa lagi hadis lain, hanya satu bab satu hadis. Itu pun hadis tu boleh kata hadis tu ringkas, pendek. Kalau hadis tu panjang dia ambil sebanyak mana sesuai dengan hadis bab tu, dia ambil sebanyak tu. Tujuan dia supaya orang belajar Sunan Tirmizi ni mudah nak hafal hadis-hadis tu. Kalau panjang susah kan, pendek-pendek itu pun kita tidak dapat hafal. Hadis pun tak hafal, hadis sekali dengan sanad lagi tak ingat. Kalau suruh baca, Maulana baca 3 hadis sekali dengan sanad. Saya tekan perut, kata sekejap lah, buat alasan macam mau pergi tandas, cabut lari. Sebab apa? Tak ingat.
kita tengok baca saja boleh. Ingat kau tidak supaya imam dulu hadis-hadis? Tak ingat. Tak sama dengan imam dulu. Jadi Imam Tirmizi tujuan dia begitu. Kalau nak hafal mudah. Dia bawa satu bab satu hadis. Sebab masih ada lagi riwayat daripada Jabir seperti mana riwayat daripada Abu Hurairah. Itu maksud dia. Imam Tirmizi seperti Imam Nasa'i memberi peringatan mengenai kecacatan terdapat pada sanad-sanad hadis. Hafiz Syamsuddin Az-Zahabi memberitahu bahawa Imam Tirmizi setelah selesai menyiapkan kerja menyusun Jami' Tirmizinya, mengemukakan terhadap ulama Khurasan, Hijaz, Mesir, Syam. Bukan kata sudah siap buat pergi cetak cepat-cepat jual, tidak macam tu. Kita copy paste daripada komputer, ambil sana ambil sini, tajuk nama buku, copy paste sana copy paste sini, buat buku, siap tu pergi cetak jadi pencerahan. Gitu. Jadi kita kebolehan kita lebih kurang situ. Imam Tirmizi dengan hafalan dia dah tulis, sudah tu bukan dia sebar selalu. Dia bawa naskah yang dia dah susun tu pergi dekat ulama hadis masa tu di Khurasan, Mesir, mana dia jalan. Walaupun tidak ada kapal terbang masa tu, Allah bagi taufik mereka boleh sampai, boleh pergi. Jadi Imam Tirmizi begitu, dia bawa apa yang dah siap tu dia bawa di sisi ulama-ulama ada di Khurasan, Hijaz, Mesir, Syam. Kesemua ulama menyukai dan menerima dengan besar hati. Tidak ada ulama kritik kata hadis daif, ada apa kitab ni rawi majhul punya pun ada, tak salah, simpan sajalah. Tidak macam tu. Imam Bukhari sendiri dah sokong, dah tolong jawab apa-apa masalah Imam Tirmizi tu, apa lagi nak kritik lagi. Jadi ulama semua dengan besar hati mereka menerima. Setelah menerima sambutan yang baik, barulah Imam Tirmizi sebarkan kitabnya. Di dalam kitabnya tidak ada hadis berulang. Itu kelebihan dia. Dalam kitab Bukhari ada hadis berulang. Hadis innamal a'malu binniyat ulang sampai 7 kali. Hadis Rasulullah SAW hantar surat jemput masuk kepada Raja Rum, ulang 10 kali. Sebab apa? Imam Bukhari tak ingat banyak hadis, ulang-ulang nak bagi jadi tebal kitab Bukhari tu. Gitu. Imam Tirmizi pula ingat banyak anak murid dia tidak ada hadis berulang, boleh tulis lain-lain setiap bab tu. Gitu. Tidak macam tu. Imam Bukhari lagi ingat banyak pada Imam Tirmizi. Ulang tu sebab apa? Setiap kali Imam Bukhari ulang satu hadis, setiap kali itulah timbul ada ijtihad lain. Maknanya daripada satu hadis dia ulang 7 kali, maknanya 7 ijtihad keluar. Daripada hadis Raja Herakl, Raja Rum, kisah tu 10 kali dia ulang. Apa jadi? 10 hukum keluar daripada satu hadis tu. Begitu juga hadis-hadis, satu-satu hadis keluar hukum puluh-puluh istifadah daripada hadis sampai 50 itu pun ada. Contohnya hadis Rasulullah SAW bergurau dengan adik Anas bin Malik. Bila Rasulullah SAW pergi rumah Anas bin Malik tu, adik Anas bin Malik menangis bila tanya, kata burung kesayangan dia pelihara tu dah mati. Dia menangis, budak. Rasulullah SAW sebut dengan budak tu, ya Aba Umair, wahai bapa Umair. Bapa, budak lagi, mana bapa? Gurau, nak hibur hati budak tu. Ma fa'alan Nughair, apa boleh lakukan Nughair tu? Apa boleh buat Nughair? Nughair ni nama burung tu, dah mati.
Maknanya cukuplah, tak payah duk menangis. Hadis tu kalau serah kita, suruh jadi mujtahid. Cuba kita jadi mujtahid sekejap, 5 minit. Cuba ijtihad, berapa hukum, berapa istifadah kita boleh keluar. Cuba deh jadi mujtahid sekejap. Satu, Rasulullah SAW tidak ada sikap sombong, bergaul rapat dengan sahabat-sahabat. Dengan budak pun dia bergaul. Yang kedua, Rasulullah SAW suka menghiburkan hati-hati. Budak duk menangis, dia pujuk dengan cara tu. Yang ketiga, dia tahu dah, dah selak situ, dah mampus situ, tak lebih pada 2, tak sampai 3. Itu mujtahid akhir zaman macam itulah. Mujtahid dulu, imam-imam hadis dulu dalam kitab-kitab syarah, Bukhari pun ada, dalam syarah-syarah ada sebut daripada hadis tu imam-imam keluarkan istifadah hukum 30. Kita tak sampai 3, lekat, setakat 2 tu tak pergi sampai 3 tu, mampus itu, habis minyak. Imam-imam dulu 30 boleh keluar. Ada hadis-hadis setengah-setengah tu 50 istifadah keluar daripada hadis. Ada macam-macam. Jadi imam-imam dulu memang mereka ni bijak begitu. Jadi Imam Tirmizi pun begitu. Daripada kitab dia tu banyak istifadah. Setelah di dalam kitabnya tidak baca, Imam Bukhari mempunyai kitab, Imam Bukhari mempunyai hadis berulang kerana sebab-sebab tertentu. Itu dah saya bagi faham. Beliau menerangkan mazhab-mazhab fuqaha pada setiap bab. Beliau tu Imam Tirmizi. Oleh itu kitab Tirmizi menonjol sebagai kitab hadis. Dalam masa yang sama ia juga merupakan kitab fiqh, dilengkapi dengan pandangan fuqaha mujtahidin. Jadi kitab Sunan Tirmizi ni bukan kitab hadis saja. Nak kata kitab fiqh pun boleh. Jadi kita sekarang bila kita sentuh bab hadis, kita mau tolak fiqh. Tak mau. Mau Quran, sunnah, cukup. Ini fiqh tak mau. Imam mazhab tak perlu. Kita sendiri boleh amal Quran, sunnah. Kita pergi kok tu. Imam Tirmizi pandai hadis. Anak murid sejati Imam Bukhari. Bukan kata susun hadis saja. Dia masukkan pandangan ulama mazhab. Dalil kemuka, dalil-dalil bagi imam-imam mazhab. Maknanya Imam Tirmizi banyak membantu kepada imam-imam mazhab tu. Jadi cara pembawaan Imam Tirmizi ni menaikkan taraf hadis daripada dhaif ke hasan dan airihi, dan menyokong dan membantu kepada ulama-ulama mujtahidin dah wujud dulu daripada dia. Kita pula bawa macam mana? Menurunkan darajat hadis daripada dhaif turun jadi palsu. Yang kedua, cara pembawaan ilmu hadis kita ni menampakkan umat Islam nampak ulama-ulama dulu lekeh, imam-imam mujtahidin banyak salah. Itu cara kita. Samakah dengan Imam Tirmizi? Lain kan? Ke Imam Tirmizi salah, kita betul. Itulah saya kata, semak diri sendiri dulu sebelum semak hadis. Sebab banyak lari, tak sama. Dengan Imam Bukhari pun lain, Imam Tirmizi pun tak sama. Jadi Imam Tirmizi pandai hadis, susun kitab hadis mu'tabar, makbul di seluruh dunia sampai hari ini, 1000 tahun lebih dah. Tapi cara dia tidak menunjul sebagai dialah hebat. Dia angkat alim ulama, fuqaha mujtahidin dulu daripada dia,
kemuka pandangan imam-imam mazhab tu. Setiap hadis disertai kedudukan hadis seperti sahih, hasan dan dhaif. Kelemahan dalam sanad diperjelaskan secara terperinci. Itu kelebihan kitab Sunan Tirmizi. Imam Ibn Majah membawa cara yang sama dengan Imam Abu Dawud, akan tetapi Imam Ibn Majah kurang memberi tumpuan terhadap menilai hadis sebagai sahih dan hasan, sebagaimana Imam Abu Dawud memberi tumpuan sepenuhnya terhadap penilaian hadis. Sambil belajar 6 buah kitab hadis tersebut, seseorang perlu juga bermutalaah beberapa buah kitab hadis lain. Maknanya tidak cukup lagi dengan 6 buah tu. Sekarang 6 buah pun tak tahu duk mana, tak belajar lagi. Tambah pula di sini sebab Rasulullah SAW bersabda hadis berkaitan dengan muskil hadis dan hadis-hadis maudhu, supaya bertambah jelas fahaman terhadap ilmu hadis. Jadi banyak lagi kitab-kitab hadis. Kita perlu belajar banyak jenis lagi ilmu hadis selain daripada kutubus sittah tu. Itu kita akan sambung di muka surat 19, kitab-kitab hadis. InsyaAllah Allah bagi izin, bagi taufik, kita akan sambung bulan depan insyaAllah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.